السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Itu dah baca sampai mana? Mukaddimah wala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan peluang pada malam ini untuk hadir. Walaupun dalam sedikit cuaca yang agak sejuk, Alhamdulillah masih lagi kita bersyukurlah. Sebab kalau kita sejuk, ada orang lain lagi yang lebih sejuk lah. Sejuk pula tak ada heater, air pun nak masuk toilet, air sejuk. Kita masih lagi air panas kan. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kemudahan-kemudahan itu masih lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah kita masing-masing dah ada kitab ni, kita akan baca dan insyaAllah kita akan uraikan tentang sifat solat berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW dan juga pandangan empat mazhab. Pandangan empat mazhab. Saya ingat muka surat 1 pun saya baca kan. Hadis tu, solat merupakan amalan pertama yang akan dihisab. Dah habis muka surat 2, Ra'sul Amri, muka surat 2 tu, Ra'sul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Ra'sul Amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Pokok segala urusan adalah Islam dan tiang serinya adalah salat. Maknanya untuk dikira sebagai ataupun untuk amalan kita tadi diterima di sisi Allah, perlu syarat Islam lah. Itu dipanggil Ra'sul Amri. Wa amuduhu as-salah, dan tiangnya, the main pillarnya adalah as-salah. Dalam satu hadis lain Nabi sebut kat bawah tu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu ataupun dirikanlah salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Dalam satu hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan di akhir zaman ini la tanqudanna 'ural islami 'urwatan 'urwatan. Wa kullama intaqadat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Dia kata simpulan-simpulan yang membentuk Islam itu, tali-tali simpulan yang membentuk Islam itu akan tercabut satu persatu. Apabila setiap simpulan itu tercabut, maka manusia akan berpegang kepada simpulan yang masih ada. Macam kita belajar pengakap dulu lah. Nah, kita simpul tali kan. Siapa masuk pengakap? Kat dalam sekolah rendah kita simpul-simpul untuk kita pegang kan. Dan kalau kita nak wall climbing pun kita simpul tali untuk memudahkan kita berpegang, instead of kita pakai tali yang tak ada simpul. Itu susah. So kita simpul-simpul untuk kita mudah pegang. So diumpamakan macam itulah simpulan Islam. Maknanya tali kita kata asas-asas yang membentuk Islam itu akan tercabut satu persatu. Asas pertama yang akan tercabut daripada Islam adalah al-hukmu, iaitu pemerintahan. Mana pemerintahan berdasarkan kepada Islam. Wa akhiruhunna as-salah, dan simpulan terakhir yang akan tercabut adalah salat. Sekarang ni pun kita tengok ramai di kalangan orang Islam yang tidak salat, yang tidak praktis, non-practicing Muslim, tidak salat. Sedangkan salat itu adalah tiang kepada agama kita. Okey, habis kat situ.
dalam kotak yang warna kuning itu disebut, perlu difahami bahawa maksud lihat di sini dalam ayat tu, sebagaimana kamu melihat aku, maksud lihat di sini ialah ilmu, iaitu sebagaimana aku mengetahui kaedah dan sifat solat aku solat. Bukan maksud kita melihat, sebab kita tak mampu melihat. Yang melihatnya adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi kita mengetahui cara sifat solat Nabi SAW melalui riwayat-riwayat para sahabat, melalui hadis-hadis Nabi SAW. Maknanya kita kena mengaji lah. Itu yang dikatakan ilmu. Muka surat 2 yang bawah tu saya tak nak baca sendiri ya. Itu dia punya metodologi penulisan. Muka surat 3 baca sendiri. Muka surat 4, muka surat 5. Kalau ada soalan boleh tanya kan. Sebab itu lebih kepada introduction. Muka surat 6, soalan tentang taklid, talfiq. Okay, kita baca lah. Kemudian saya nak baca contoh last sekali tu. Okay. Sebagai contoh, dia kata biasa berlaku dalam masyarakat kita, sekiranya seseorang yang ingin berpegang kepada pendapat mazhab Hanafi dalam hal membatalkan wuduk, seperti tidak batal bersentuh kulit dengan isteri contohnya, maka ia perlulah mengambil wuduk juga menurut cara Hanafi, iaitu wajib membasuh 1/4 daripada kepalanya. Kesimpulannya, ia perlu memelihara syarat-syarat sah salat dan jauhkan daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk menurut mazhab yang sama. Demikianlah fatwa oleh Ibn Hajar Al-Haythami Al-Syafi'i, ini seorang ulama Syafi'i. Ini dicerita tentang masalah kita talfiq. Kita berpindah daripada satu mazhab kepada satu mazhab. Biasa orang pegang inilah. Dia perbezaan cara mengambil wuduk ni adalah pada basuh kepala. Mazhab kita, mazhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah, kita basuh kepala paling kurang 3 helai rambut. Tapi kita tak adalah basuh 3 helai rambut. Setiap kali nak basuh kepala tu, bukan basuh lah, sapu. Wamsahu biru'usikum. Bukan basuh. Basuh tu maksudnya kita letak atas air, kita basuh. Masa kita ambil air, kita sapu. Tak adalah masa kita nak basuh kepala rambut tu, kita bilang 1, 2, 3, sapu, tak kan? Sekurang-kurangnya minimum 3 helai. Adapun mazhab al-Imam Abu Hanifah, untuk basuh ataupun sapu kepala ni 1/4 daripada kepala sapu. Kalau mazhab Hambali, dia keseluruhan kepala. Dia beza di situ saja. Jadi kalau kita nak memakai hukum tak batal bersentuh antara isteri, suami dan isteri, untuk kita ambil hukum dalam mazhab Hanafi, kena ambil wuduk pun cara mazhab Hanafi. Itu sekadar introduction. Itu boleh baca, kalau tak faham boleh tanya kan. Saya nak pergi terus kepada bab kedua. Terus kepada soalan-soalan. Okey. Okey, tempat-tempat yang digalakkan solat. Tempat-tempat yang digalakkan, yang tidak digalakkan solat. Biasa orang Melayu kita ni nak solat, biasa tradisi ataupun kaedah kita di Malaysia, nak solat kita berhenti di masjid ataupun surau kan. Jarang di Malaysia kita solat tepi jalan. Solat di tepi park. Pernah? Ada kan? Ada. Biasa kan nak solat mesti cari masjid, mesti cari surau. Kan? Kemudian kalau orang perempuan mesti nak kena pakai telekong solat. Itu baju solat je lah. Orang Kelantan kata kain ikan. Lepas tu telekong tu kena warna putih, tak boleh warna lain. Kan, kat sini kita datang sini, kita solat, kita pakai baju kan, pakai kita punya jaket, pakai solat. Kalau buat macam tu kat Malaysia, makcik-makcik kata buang terbiak ke budak ni. Jadi bila kita duduk luar negara ni, banyak kita belajar kemudahan yang Allah Ta'ala sediakan dalam Islam. Antaranya tempat kita nak solat. Semua tempat kita boleh solat, kecuali ada beberapa yang disebut kat sini. Muka surat 9 ya. Tempat yang tidak digalakkan solat. Pada asalnya seluruh bumi yang suci dan tiada najis yang jelas boleh dijadikan tempat solat. Dalil dia hadis Nabi SAW yang bermaksud, aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada mana-mana Nabi sebelumku. Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli.
Antaranya ialah, dan dijadikan bumi dan seluruh tanahnya masjid dan suci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi dan seluruh tanahnya masjid, maksudnya tempat, boleh dijadikan tempat sujud. Itu maksud masjid. Wa tahura, suci. Maknanya boleh dijadikan alat untuk bersuci. Maka di mana saja aku berada, aku akan menunaikan solat pada. Itu kaedah asas. Di mana-mana tempat yang tak ada najis, yang suci, boleh kita salat. Maknanya kalau kita berada dalam satu situasi break antara kelas sebagai contoh, tak sempat break 10 minit saja. Okey, kalau kita tak sembahyang masa tu, maka kita terlepas. Kan? Jadi carilah tempat mana yang bersih, bawah tangga ke, tepi tangga ke, jangan tengah tangga sudahlah. Kan? Tempat yang bersih. Okey, untuk kita salat. Dalam bilik kuliah ke. Banyak soalan yang orang tanya saya bila kuliah yang panjang, kadang 3 jam. Sekarang musim pendek antara Zuhur dengan Asar. Kan, Zuhur dah masuk dalam 12.20, Asar dalam 3.20. Lebih kuranglah 3.30 kan. Dah. Kalau lecture tu daripada pukul 12 sampai pukul 4. Dah, lepas kita solat Zuhur, macam mana nak buat? Kan? Jadi kalau break pergi toilet boleh, takkan break tu solat tak boleh. Dah. Usahakan. Kadang-kadang kita terlalu manja Bila bab beragama ni kita terlalu manja sebab kita tidak mengambil berat. Kan? Jadi kita kena usahakan. Bincanglah. Ada saya dapat pertanyaan, ada seorang yang yang mengalami situasi sedemikian. Jadi dia bawa berbincang, cari siapa-siapa yang boleh berbincang, lecturer Muslim dan sebagainya, supaya boleh bagi tahu lecturer yang bukan Muslim tu supaya dia faham. Solat ni tuntutan yang tidak boleh ditinggalkan. Ada caranya. Kalau kita bersungguh, Allah Ta'ala akan bantu kita. Tapi kadang-kadang kita tak bersungguh lah. Kita tak bersungguh. Bagaimanapun, terdapat ulama yang menyebut beberapa tempat yang dilarang atau tidak digalakkan solat padanya. Pertama, tempat pembuangan sampah atau tempat najis. Tak ada orang nak supaya tempat pembuangan sampah, tepi tong sampah tak ada kan. Yang kedua, tempat penyembelihan binatang bagi mengelakkan najis binatang. Yang ketiga, kawasan perkuburan bagi mengelakkan najis dan menghadap kubur. Yang keempat, di tengah-tengah jalan raya kerana hati akan sentiasa disibukkan orang dan kenderaan yang lalu lalang. Maksud dia bukan di tengah jalan raya, tengah highway. Maknanya tengah laluan orang. Okey, sebagai contoh kita nak solat di depan pintu bilik kuliah. Dah, tengah orang lalu lalang. Dah, orang lalu nyanyilah. Dah, seorang datang menyanyi lagu Michael Jackson, kita pun lalai solat kita. Dah, seorang lagi lalu nyanyi lagu Cina, kita pun lalai solat kita. Dah, seorang lagi lalu nyanyi lagu Korea, lalailah solat kita. Tu sebab tu kita kena cari tempat yang agak tersembunyi sedikit supaya kita boleh solat dengan sempurna dan boleh menjaga khusyuk kita. Okey, itu antara sebahagiannya lah. Muka surat berikutnya 10. Ini saya rasa bila kita pergi teruslah, semua faham ni. Bilik air, kerana ia tempat perlindungan syaitan. Bilik air Ada orang sembahyang dalam toilet? Tak ada kan. Kalau dalam washroom yang asing daripada toilet, itu boleh. Mungkin tempat-tempat kadang-kadang kita travel, tak ada tempat untuk kita solat. Kalau nak solat kat luar pun hujan, bagi contoh, cari tempat, kita panggil, kalau sport center tu biasa dia ada tempat tukar salin pakaian kan. Kat situ boleh, yang asing daripada toilet. Kerana alasan dia, ini tempat perlindungan syaitan. Toilet ni tempat syaitan duduk. Kalau kita kata dia punya hotel lah. Jadi kalau kita masuk toilet tu jangan lama-lama lah. Sekadar menyelesaikan hajat kita, khalas. Keluar. Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-adha wa 'afani, keluar. Jangan duk khayal dalam toilet. Nak dapat idea menulis assignment dalam toilet. Jangan, sebab itu tempat syaitan. Malaikat ni malaikat ni akan berpisah daripada kita dua tempat. Yang pertama bila mana kita masuk toilet.
Disebut al-khala', tempat kita khalwat untuk menyelesaikan hajat kita. Malaikat ni sentiasa mengiringi kita di mana saja kita pergi, kecuali 2 tempat. Yang pertama khala', yang kedua khala' maksudnya toilet, yang kedua bila mana suami nak bersama dengan isteri dia. Itu malaikat akan tak masuklah, dia tak akan pergi dekat. Malaikat pun malu kan? Jadi kita kena malulah. Dah masuk toilet tu, syaitan tunggu kita. Lepas tu masuk toilet, dia ajar kita supaya baca doa. Dah kita tak baca doa. Apa doa masuk toilet? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tampal kat pintu toilet. Balik ni kalau tak ada doa tu, tampal kat pintu toilet tu, supaya orang nak masuk dia ingat baca. Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, aku minta jauh daripada al-khubuth, syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Itu yang jadi kita masuk dalam toilet tu rasa tenang je. Siap tampal lagi nota kat dinding toilet tu, supaya tidak buang masa kononnya. Untuk buat study dalam toilet. Innalillah. Jadi jauhkan bilik air. Yang seterusnya, tempat pertuduhan binatang, kerana baunya yang kuat akan mengganggu salat. Biasanya tempat kita kandang kuda, kandang kambing, kandang lembu. Ini tempat yang boleh mengganggu salat kita. Dia punya spirit ataupun dia punya semangatnya adalah supaya kita menjaga solat kita di sudut kesempurnaan fizikal dan kesempurnaan spiritual. Fizikal di sudut suci tempat, spiritual di sudut sempurnanya khusyuk kita, tidak diganggu. Sebab tu nanti lepas ni kita akan jumpalah soalan sebagai contoh, bila kita nak solat, kita disunatkan untuk letak sutra. Sutra maksudnya penghadang, supaya orang tak lalu. Kadang-kadang orang tak perasan, dia lalu di tengah berjalan, di tengah bercakap dengan kawan dia, lalu ke depan kita tengah solat, dia tak tengok. Jadi ada kaedah dia untuk kita halang dia daripada lalu di hadapan kita. Antaranya dengan meletakkan sutra penghadang. Antara tujuan apa? Untuk jaga khusyuk kita. Untuk jaga kita kata tumpuan kita dalam solat. Yang seterusnya di atas Kaabah. Ini pun ulama mengatakan di tempat yang tidak digalakkan ataupun tidak dibolehkan untuk kita bersolat di atasnya. Tak tahulah, setakat yang saya tahu tak ada orang yang naik atas Kaabah solat kat atas sana. Mungkin Nafis boleh cuba ke, dia pergi buat umrah naik ke atas. Menurut Imam At-Tirmizi, Imam Tirmizi ni salah seorang imam hadis, imam dalam ilmu hadis. Dia ada kitab, nama kitab dia Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi. Biasa orang Melayu guna nama Tarmizi. Okey. Dia nama Tirmiz ni bukan nama Arab, Tirmiz ataupun Turmus. Dua tu, Tirmiz ataupun Turmus. Biasa Tirmizi. Beberapa hadis yang menyebut larangan solat di tempat-tempat di atas adalah lemah, maknanya dhaif. Maksud lemah tu dhaif. Dan terdapat juga beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seperti larangan secara khusus untuk solat di tempat pertuduhan unta. Maknanya ada khilaf di kalangan ulama hadis, sama ada Imam Tirmizi ataupun Imam Muslim, dalam menentukan lemah ataupun sahihnya hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan solat di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Okey. Kesimpulan dan pandangan ini, kesimpulan penulis, kesimpulan dan pandangan yang dipilih ialah pendapat yang menggabungkan kedua-dua kumpulan hadis tadi, maknanya yang sahih dan yang dhaif. Maka hukum yang terpilih ialah hadis-hadis yang melarang membawa hukum makruh sahaja dan tidak sampai haram kita solat di tempat-tempat tadi. Maknanya kalaulah suntuk ataupun terdesak, sebagai contoh, kita tak ada tempat nak solat dan sebagainya, boleh. Sebab dia hanya makruh sahaja. Dan hadis dalam bentuk umum yang menyebut seluruh bumi boleh dijadikan tempat solat terpakai di semua tempat, kecuali yang tidak sah solat kerana najis yang jelas sahaja. Kalau nampak najis tu fizikal lah. Kata-kata najis tokok, tahu tak tokok? Tokok tu lembaga, nampak fizikal najis tu, tak boleh lah kita solat dulu, kecuali kita bersihkan dahulu. Bersihkan, hilang bau dia, hilang fizikal je. Barulah kita boleh solat di tempat yang ada bekas najis tadi.